Okey, baik. Alhamdulillah kita teruskan lagi sesi kedua kita pada malam ini. Saya harap kedua panel kita masih bersemangat untuk berkongsi ilmu dan berkongsi pengalaman masing-masing. Kerana kami penonton sudah tidak sabar untuk tahu lebih mendalam berkaitan ketenteraan ini. Jadi tanpa membuang masa, pusingan kedua saya ajukan soalan kepada panel pertama kita iaitu Lieutenant Colonel Bersara Azwani Jami'in. Jadi saya yakin setiap orang yang terlibat dalam dunia ketenteraan ini mempunyai pengalaman tersendiri sama ada manis ataupun pahit. Walaupun saya tidak pernah tidak terlibat secara langsung dalam sebagai tentera, tetapi saya juga pernah mempunyai pengalaman manis dan pahit ketika menyertai kursus askar wataniah rekrut dan kadar. Jadi saya nak tanya soalan yang lebih kurang sama pada Tuan. Sepanjang tempoh perkhidmatan Tuan, bolehkah Tuan terangkan salah satu pengalaman yang Tuan tidak boleh lupakan, yang merupakan pengalaman manis ataupun pahit sebagai seorang tentera? Silakan Tuan. Okey, terima kasih Puan Moderator, Cik Moderator. Sebenarnya kalau tanya saya, pengalaman dalam tentera ni semua manis, tak ada yang pahit. Kan, semua sekali manis, kan. Sebab apa, memang kita orang yang jadi tentera ni dia tak ada yang kena paksa. Memang dia nak willing untuk jadi tentera. Jadi apabila kita willing untuk nak jadi tentera ni, so semua yang dilalui tu semua manis belaka, kan. Tapi yang paling manis bagi saya adalah semasa saya menjawat jawatan sebagai pegawai merintah lah. Pegawai merintah di Pulau Pinang. Sebab tugas sebagai seorang pegawai merintah ni dia ramai yang menganalogikannya sebagai king of the small kingdom, king for the small kingdom. Jadi saya ada anggota saya lebih kurang dalam 600 orang ke 800 orang. Jadi saya mempunyai kuasa mutlak untuk nak membentuk keseluruhan anggota, pegawai dan anggota di bawah tanggungjawab saya lah. So macam mana saya nak design latihan dia orang, macam mana saya nak designkan kemahiran dia orang, kan. So saya mempunyai kuasa mutlak lah. Tapi dia tertakluk juga kepada saya punya bos lah, iaitu Panglima Brigade lah, kan. Tetapi biasanya sebagai seorang pegawai merintah ni kita memang ada so-called long term plan dan kita akan present kepada kita punya panglima dan dia setuju, kita jalan lah, kan. Bentuk latihan yang dibuat, macam mana, apakah tugas-tugas yang perlu dilaksanakan, macam mana saya nak membentuk anggota tu daripada zero to hero, kan. So saya ada capable lah untuk buat benda tu sebab saya ada anggota, saya ada peralatan, saya ada kenderaan, saya ada persenjataan, semua sekali saya ada. Jadi itulah pengalaman yang paling manis sekali. Semasa saya menjawat jawatan sebagai pegawai merintah, memang saya laksanakan latihan, operasi dan sebagainya mengikut kehendak saya ataupun mengikut perancangan saya yang telah diluluskan oleh kita punya superior lah, kami punya superior, kan. Itu yang pertama lah sebagai pegawai merintah. Dan yang kedua, yang manis, mungkin bagi orang yang yang tidak tahu ataupun yang bukan civilian lah, tak tahu bahawa tugas operasi tu sebenarnya adalah satu platform yang paling berguna kepada terutama sekali kepada pegawai lah, kepada pegawai untuk saya menilai. Yelah, kita duduk dalam kawasan operasi 3 bulan. Duduk, kalau ada contohnya kalau platoon tu ada 30 orang. 30 orang tu akan duduk dalam hutan tu. Tak ada orang lain dah. 30 orang tu je. Hidup mati, itulah 30 orang. Jadi di situ kita dapat menilai kita punya anggota, kita dapat menilai dia punya attitude, kita dapat menilai dia punya
kemahiran dan sebagainya, and then lepas habis operasi kita akan design balik supaya dia suit dengan apa kelemahan-kelemahan anggota tersebut lah, kan. Kalau kalau nak diceritakan tentang operasi ni, saya memang suka operasi sebenarnya, sebab di situlah orang tak ada ganggu kita. Tak ada ganggu ni maksudnya kita melaksanakan tugas operasi tu, contohnya operasi di pulau. Masa saya duduk Sabah tu, kita buat operasi di pulau-pulau, contohnya Pulau Sipadan, pulau Kapalai dan sebagainya. Selain daripada kita buat operasi, kita dapat belajar sebenarnya cara hidup orang sana macam mana, kan. Orang pulau, kan, dia tak sama dengan kita. Jadi itu operasi di kawasan terbuka lah. Kawasan tertutup ni contohnya di sempadan Thailand, kan, sempadan Thailand. Mungkin viewer tak dapat bayangkan sempadan Thailand tu yang tengok kat TV tu kan, yang ada jalan raya tu kan, tapi itu adalah salah satu sempadan yang betul-betul kita masuk ni, sempadan ni kalau naik helikopter tu sejam 40 minit lah baru sampai di hutan Banat. Dalam tu duduklah 30 orang dalam tu. So kita survive lah dalam tu. Jadi pengalaman-pengalaman tu lah yang membuatkan sebenarnya seseorang anggota tentera tu merasa combatant. Sebab kalau berada di dalam kawasan operasi tu memang 24 jam kita mesti bergerak bersama dengan senjata, peluru dan sebagainya untuk kita punya safety, kan. Jadi tugas operasi lah pada saya adalah kenangan manis. Apabila saya dah bersara daripada tentera, saya tak boleh dah nak masuk kawasan-kawasan operasi tersebut, kan. Mau kena halau lah. Jadi semasa dalam tentera lah pengalaman-pengalaman tu kita dapat. So yang pertama tadi sebagai pegawai pemerintah, dan yang kedua tugas operasi. Untuk makluman juga, selama 20 lebih tahun ataupun 2 dekad saya bersama dengan Angkatan Tentera, memang every year kita akan deploy untuk melaksanakan tugas-tugas operasi sama ada di dalam ataupun di luar negara lah. Jadi memang experience tu memang tak dapat dekat luar, hanya di dalam tentera je dapat, kan. Nak kata apa, kan dulu kata orang lama-lama kata kalau nak masuk hutan kena ada ilmu pendinding dan sebagainya, kan. Saya bawa dinding je, tak ada ilmu pun, bawa dinding je. So alhamdulillah selamat lah, tak ada masalah. Dia sebab dalam tentera ni sebenarnya ya orang nampak tentera ni macam contohnya mak tiarap, kan. Ada gelaran mak tiarap kepada tentera, kan. Maksudnya negatif lah. Tapi sebenarnya especially kami lah yang askar Melayu ni, semua Melayu Islam dalam camp tu, sebenarnya pengetahuan agama tu memang dititik beratkan dalam tentera ni. Jadi ilmu tu lah yang kita gunakan untuk kita semasa kita melaksanakan operasi tu sebenarnya. Duduk dalam hutan Banat tu, yelah dalam hutan memanglah ada makhluk halus, makhluk kasar, kan. Makhluk tak kenal dan sebagainya. Jadi sebenarnya apabila dah dalam diri kita ni dah ada ajaran Islam betul-betul, kita tak adalah rasa takut dan sebagainya, kan. Jadi Allah tu ada di mana-mana, Allah tak ada bersama kita pada setiap masa, kan. So tak perlulah nak belajar macam sekarang ni ada bomoh teropong tu, kan. Bomoh kelapa, kan. Tak perlu, kan. Yang penting kita ada ilmu agama kita, and then kita ada kemahiran untuk berada di dalam hutan dan sebagainya. So jalan terus. Tapi apabila macam sekarang ni saya dah bersara, memang saya tak berpeluang lah untuk nak masuk tempat-tempat macam tu, kan. Tempat operasi ni sebenarnya dia adalah biasanya tempat-tempat yang terhad lah. Maksudnya orang luar tak boleh masuk dan sebagainya, ya. Dan saya nak tambah satu lagi, apabila jadi tentera ni pengalaman manis jugalah.
kita dapat akses masuk ke mana-mana saja. Contohnya istana negara. Kita boleh jumpa Sri Paduka Sri Paduka Baginda Yang Agung face to face. Macam sultan-sultan lain pun sama. Apabila ada majlis-majlis pembukaan DUN dan sebagainya ataupun majlis-majlis di istana, kita boleh akses masuk. Tapi sekarang ni macam saya dah bersara ni, cubalah masuk. Mau kena halau. Jadi pengalaman-pengalaman itulah ataupun kenangan-kenangan itulah yang saya rasa menjadi kenangan manis lah bagi saya. Kalau dulu saya ingat lagi, setiap tahun saya akan masuk istana. Kalau saya duduk Pahang, istana Pahang memang setiap tahun kami masuk. Kalau saya duduk duduk di Kedah, masuk istana Kedah. Jadi kita boleh akses di ke mana-mana saja bukannya untuk perbuatan yang negatif, tetapi kita masuk tu untuk pengalaman kita. Oh, macam ni istana kan. Oh, macam ni protokol kat sini, macam ni protokol kat sini. Jadi kita akan menjadi seorang yang nak kata serba tahu tidak, tetapi apabila orang cerita je kita tahu. Tu istana. Bukannya kalau orang kata askar je, ni kalau kita cerita buat istana ni tak tahu apa dia ni kan. Kita cerita dia ni kalau nak berbual dengan dia ni, kita kena berbual pasal hutan ni. Tidak kan. Jadi banyaklah kenangan-kenangan tu. Selain daripada tu juga yang terakhir adalah kita berpeluang, macam saya sendiri, saya berpeluang menghadiri beberapa kursus yang melibatkan pegawai-pegawai tentera daripada seingat saya masa saya di Maktab Turun Angkatan Tentera ada 23 negara tentera. Kita berkursus selama setahun, so ada 23 negara dalam tu, termasuklah US, Israel tak adalah, US, Korea Selatan dan sebagainya. So di situlah kita dapat mempelajari dia orang punya, kalau kita tak nak pelajari dia orang punya ketenteraan, kita boleh pelajari dia punya kehidupan kan. 23 negara. 23 negara punya tentera duduk dalam satu tempat berkursus selama setahun. Jarang nak dapat benda tu sebenarnya kan. Selain daripada latihan-latihan yang kita buat dengan tentera-tentera luar lah, biasanya kita akan buat dengan US, Australia, Singapura, Filipina dan sebagainya. So kenangan-kenangan itulah yang sebenarnya pengalaman-pengalaman itulah yang sebenarnya mendewasakan ataupun mematangkan pemikiran kita sebagai seorang anggota tentera lah. Dan benda tu kita boleh bawa sampai ke kita pencen, macam Kapten Hafiz bagi tahu tadi, bukannya setakat pelajaran dalam tentera ni bukan setakat digunakan dalam tentera, tetapi untuk menguruskan keluarga pun boleh digunakan sebenarnya. Sebab kita diajar daripada A sampai Z, macam mana nak hidup, macam mana nak survive, macam mana nak kalau berlaku sesuatu kita react dengan benda tu dan sebagainya lah. So itulah antara pengalaman-pengalaman yang manis yang saya confirm saya tak akan dapat lagi lah selepas ni kan. Memang confirm tak akan dapat lagi. So saya berterima kasih jugalah kepada ATM sebab bagi benda pengalaman-pengalaman sebegitulah. Jadi orang awam di luar sana kalau nakkan pengalaman tu, please join the military kan. Tapi jangan kita pergi, kan ada signboard papan tanda yang viral kan, kedatangan kamu tidak diundang, jika ragu-ragu sila pulang kan. Itu komando. Sungai Udang. Sungai Udang. Tapi orang yang pergi latihan komando pun tak mati pun, hidup je lagi sampai sekarang kan. So tak ada apa yang mustahil dalam kehidupan kita ni. So untuk kesimpulannya, memang banyak kenangan-kenangan manis dalam Angkatan Tentera dan saya serulah kepada viewer especially student-student ni, student-student yang mengikuti rancangan pada malam ni, jadikanlah kejayaan tentera tu sebagai satu kejayaan yang so-called first choice, second choice. Janganlah dah tak ada kerja baru masuk askar kan. Zaman dulu macam tu lah kan. Jadi apabila kita minat, memang dan kita masuk, barulah kita akan merasa kemanisan
apa yang kita buat tu. So terima kasih moderator, itu saja. Okey Cik, terima kasih sekali lagi kepada Tuan Azwandi di atas perkongsian pengalaman itu. Jadi saya rasa bila saya dengar pun rasa seronok ya, dapat berjumpa dengan 23 buah negara, iaitu lain orang, lain cara, lain budaya. Memang amat seronok, dan kalau fikir banyak pengetahuan yang kita boleh dapat. Memang semestinya tak boleh dilupakan lah. Jadi saya rasa penonton pun merasakan perkara itu perkara yang seronok. Jadi saya teruskan slide yang kedua dengan menjemput panel kedua kita, iaitu Kapten Hamid bin Abdul Hamid. Jadi persoalan yang selalu kita dengar tentang gosip-gosip ataupun ura-ura yang mengatakan kehidupan seorang tentera ni tak sebebas seperti orang lain yang bekerja sebagai pejabat awam ataupun pekerja swasta, yang mana tak boleh nak ambil cuti ataupun tak boleh berehat sesuka hati ataupun berhibur ke sana ke sini. Jadi dan juga selalu terdengar stigma masyarakat yang menyatakan bahawasanya mereka yang terlibat dalam tentera ini nasibnya mereka yang tidak mempunyai pencapaian akademik yang hebat ataupun yang rendah berbanding graduan yang di luar sana. Jadi saya ingin mendapat kata sebenarnya apa yang Tuan untuk jawapan yang Tuan akan bagi untuk kita sangkal stigma-stigma masyarakat ini. Silakan Tuan. Terima kasih saudari moderator. Wow, ada 2 soalan. Ada 2 soalan. Kita akan cuba jawab dengan sepadat mungkin. Okey, mula-mula soalan daripada moderator adalah betul ke askar ni tak bebas berbanding dengan civilian ataupun berbanding dengan penjawat awam lah. Okey. Macam saya cakap tadi dekat slot first tadi, saya lagi suka cerita berdasarkan pengalaman saya lah untuk relate dengan soalan ni. Jujur saya cakap, tentera lagi bebas daripada orang awam. Kalau nak cakap, kalau nak cerita pasal bebas, mungkin penonton yang tengah tengok kan, saya nak tanyalah, apa kebebasan yang kita nak sebenarnya? Kebebasan untuk buat apa? Kalau dari sudut saya, bila kita cakap nak kebebasan ni, mostly untuk buat perkara yang negatif je lah. Merempit lah, begitulah, beginilah, begitulah. Okay? Cuma beza yang macam saya cakap tadi, tentera lagi bebas ni, kalau nak cerita pasal bebas, contohlah, okay, saya sebagai seorang tentera, orang tahu tentera ni pergi perang, pergi training, itulah ni lah, makan tanah lah, pegang weapon, fly, itu je yang orang nampak. Okay, tapi sebenarnya saya minat muzik. Daripada kecil saya minat muzik, sangat minat muzik So bila saya dekat dalam tentera, boleh ke saya main muzik? Boleh. Sebab tentera dia ada kor pancaragam, dan walaupun saya bukannya dalam pancaragam, tapi contohnya lah macam kalau dekat mes pegawai ni, mes ni dia macam social club untuk pegawai lah, di mana pegawai boleh buat aktiviti sosial dekat situlah di luar waktu kerja. Dekat sana ada je satu bilik band, ada gitar, ada drum, ada mesin karaoke. So kalau saya tiba-tiba macam lepas kerja, aku nak main muzik lah, aku nak main drum lah, pergi je, boleh je main drum. Dan saya juga pernah masa saya berkhidmat dekat Kuantan, okay, kita orang geng-geng pegawai ni pernah tubuhkan satu band muzik, band kugiran untuk bermain masa majlis-majlis, masa function-function. Dan kebetulan masa tu ada lawatan daripada almarhum Sultan Pahang yang sebelum ni. Saya diberi band saya, okay, kumpulan kugiran saya diberi peluang untuk membuat persembahan semasa lawatan almarhum Sultan Pahang. Okay, itu salah satu kebebasan berdasarkan minat saya lah. Apa lagi yang bila cakap pasal bebas, apa yang kita nak bebas? Contoh, kalau minat sukan pemotoran, ada je kelab dalam QDM, ada kelab bikers, ada kelab kereta, tak ada masalah, boleh je join. Apa lagi bebas? Kalau minat sukan, boleh main sukan, apa-apa sukan pun boleh. Lagi
Angkatan Tentera Malaysia suka anggota dia bersukan. Nak pergi running ke, nak pergi join contohnya macam bola keranjang ke, memanah ke, rugby ke, bola sepak ke. So, tu yang saya nak tanya dekat belia sekarang ni, apa yang dimasukkan dengan bebas? Kalau nak cakap nak buat benda jahat, saya rasa sebagai orang awam pun tak boleh buat benda-benda bebas tu. Benda-benda yang dimasukkan bebas yang bagi saya benda yang negatif tu lah. Contohnya apa lagi ya? Okey lah, kalau nak dicakap mengenai tak bebas lah, okey, kena faham, okey, sebagai seorang tentera kita tertakluk di bawah Undang-Undang Angkatan Tentera 1972. Okey, so ada benda yang kita kena jaga sebab kita membawa image, kita membawa tanggungjawab sebagai seorang tentera. Jadi masih ada limit dia dekat situ. Kita tak boleh sewenang-wenangnya buat apa yang kita suka sebab kita tertakluk di bawah undang-undang tentera ni, khas untuk tentera. Orang-orang awam dia tak tertakluk pada undang-undang ni, hanya tentera saja. Dan satu lagi sebab kita ni diamanahkan untuk menyimpan rahsia negara. So bayangkan kalau kita nak bebas sangat, contohlah okey zaman-zaman orang kata anak-anak muda ni kan, mungkin nak pergi ke belakang-belakang lorong kan, mungkinlah saya tak tahu wallahualam lah, mungkinlah ada nak explore, pergi belakang-belakang lorong lah, pergi cuci-cuci mata lah. So bayangkan kalau seorang tentera dia nak kebebasan yang macam tu, dia pergi, tiba-tiba kalau ada orang tangkap macam mana? Tak ke dia korek rahsia negara ni? Kalau orang yang tangkap tu pula mana tahu tiba-tiba orang daripada negara lain menyamar, spy hantar dekat Malaysia, tiba-tiba dapat tangkap tentera pula, dah habis rahsia negara dikoreknya. Okey, satu lagi kalau nak dicakap pasal kebebasan dekat social media, buka YouTube, type je tentera, ramai okey, personal daripada tentera ni dah pun channel YouTube, tapi bukanlah buat channel YouTube yang berjoget-joget apa semua tu, tak adalah, tapi more kepada nak bagi ilmu, kepada nak share experience. Dia sebab kita bawa uniform dekat mana-mana je kita pergi. Sama juga, dia konsep dia sama jugalah, kita bawa nama kita ada bin bapak kita, samalah kita bawa nama bapak kita tu dekat mana-mana yang kita pergi. Kalau kita buat benda yang bebas, yang tak sihat, okey, bapak kita dapat malu, mak kita dapat malu. So same goes to tentera lah. Bila kita buat benda-benda yang tak senonoh, contohlah TikTok lah, okay, zaman-zaman sekarang kan suka main TikTok, menari-nari lah, berbenda lah. Cuba bayangkan seorang tentera berpakaian uniform menari-nari. Apa penonton punya perspektif? Mesti akan rasa macam, takkan tentera macam ni? Macam tak betul je. Macam tak betul je tentera ni. So saya rasa kalau tak silap saya lah, adalah satu kes, tapi itu dia bukannya operational punya tentera lah, itu dia pelatih tentera. Jadi macam tak sesuai lah. So nak kata kebebasan ni sebenarnya satu benda yang sangat subjektif. Kalau nak kata dari segi pengalaman saya, dari sudut pengalaman saya, kalau nak cakap pasal bebas ni, saya tak pernah rasa terkongkong apa-apa pun. Tak pernah rasa disekat untuk apa yang saya nak buat, benda yang saya minat. Kalau nak cakap pasal tak boleh ponteng kerja, dunia awam pun rasanya tak boleh ponteng kerja. Kalau kelas pun, okey, kalau kita menuntut dekat universiti pun, kalau kita ponteng kelas pun kena potong pointer dan sebagainya. Nanti kita punya carry mark tu pun rendah. Okey, kalau nak dicerita pula dari segi kebebasan, contohlah macam kebebasan dari segi tak boleh buat benda-benda yang itulah, kalau nak difikirkan sebenarnya tak ada apa-apa yang rasanya macam tak bebas lah masuk dalam tentera ni. Saya percaya Colonel Azwadi pun kita tak ada rasa macam tak bebas kan Tuan? Bebas je apa-apa. Rasa sangat bebas. Bukan sampai tahap rasa macam aku tak boleh nak pergi mana-mana ni. Pergi je lah mana-mana. Boleh travel, boleh bawa family. Yang saya cakap tentera lagi bebas tu,
Ini benda yang nakal sikit lah. Roadblock lepas. Aku tanya Tuan Azwadi sendiri, Tuan pernah kena tahan dengan JPJ bila dia tengok kita punya main tentera kena tahan? Tak ada. Setakat ni belum lagi lah. Tu dia. So bebas. Tapi janganlah kita gunakan, kita ambil kesempatan tu untuk buat benda-benda yang tak elok. Oh, aku askar, aku nak buat benda ni lah. No. Benda tu tak boleh lah. So untuk soalan yang kedua lah, okey, saya harap saya dah jawab soalan yang pasal bebas tu. So untuk soalan yang kedua pula, ada perspektif masyarakat yang mengatakan tentera ni tak pandai. Okey, sebab nampak tentera ni apa yang dia boleh buat pun bukannya dia bagi syarahan ke apa benda ke. Okey, suatu masa dulu memang saya akui, sebab adik-beradik saya semua seorang tentera. So saya ada seorang abang sulung yang menyertai tentera pada tahun 1996. Okey, memang pada masa itu last choice lepas habis belajar, kalau nak meneruskan hidup lah, kalau kau nak ada masa depan, kau kena join tentera. Kau nak join universiti pun tak layak, kau nak join apa pun tak layak, nak minta kerja pun susah, kau boleh join tentera. Itu pada zaman dahulu. Tapi selaras dengan orang kata arus perdana pada masa ini, dan kita tengok banyak pun orang educate rakyat Malaysia supaya menuntut ilmu. Even dalam agama pun ada, kita dituntut untuk menuntut ilmu. Selari dengan perkembangan dunia sekarang ni, tentera juga semakin upgrade dari segi akademik. Okey, contohnya, okey, serendah-rendah peringkat tentera ni lah, kita ada Royal Military College ataupun Maktab Tentera Diraja, di mana Maktab Tentera Diraja ni adalah sekolah, okey, yang boleh masuk mulai daripada Form 4. So maknanya dia gunakan result daripada dia punya PT3 lah. Okey, yang nak masuk tu kalau result cukup-cukup makan tak boleh. Result cukup-cukup makan memang kena reject. Semua kena result yang power-power je yang boleh masuk. Okey, contohnya nak masuk jadi seorang anggota lain-lain pangkat. Sekarang ni nak masuk kena ada diploma. Dia ada SPM dan juga ada diploma. Baru layak untuk komisen sebagai seorang anggota lain-lain pangkat. Contohnya sebagai pegawai, nak komisen sebagai pegawai, nak dapat pangkat lieutenant muda tu at least kena ada degree. Tak ada degree tak boleh jadi pegawai. Okey, so tang mana yang bagi tahu tentera ni tak berapa nak bijak. Kita tengok Colonel Azwadi kita, beliau ada master. Siapa cakap tentera ni tak pandai? Mungkin kalau nak direlate daripada pandangan mata kasar orang-orang yang tak tahu, mungkin nampaklah sekarang ni apa je yang dia tahu buat. Okey, contohnya macam saya lah, saya nak menerbangkan pesawat, bukan macam bawa kereta duduk-duduk boleh cuba-cuba fly, tak boleh. Saya kena belajar dulu, kena ada ground school, kena belajar pasal lift punya lift punya equation lah, kena belajar awan macam mana lah, kena belajar tu angin lah, daya naik lah, kena belajar pasal pesawat punya airframe, kemampuan pesawat. So sebenarnya apa yang kita buat dekat dalam tentera, apa yang kita, tugas-tugas kita dekat dalam tentera, semuanya dimulakan dengan menuntut ilmu dulu. Bukan kita main-main buat suka-suka hati je. Tak ada. Contohnya macam kita nak masuk hutan lah. Okey, saya rasa tuan kena Azwadi pun tahulah. Kita nak masuk hutan, bukan esok masuk hutan, masuk hutan. Tiada. Kita ada kelas senjata, kelas baca kompas, kelas masuk hutan. Dalam hutan tu apa benda yang boleh makan, nak tahu benda tu beracun ke tak. Nak masuk hutan pun ada kelas. Nak berkawat bukan terus main kawat, ada kelas kawat, menuntut ilmu lagi. Senjata, nak pegang apa AUG Slayer tu, nak pegang M16 ke, nak pegang Glock ke, apa benda ke, ingat boleh main pegang terus tembak. Ada kelas dulu, diajar secara terperinci macam mana dia punya
dia punya keupayaan dia punya cara dia bekerja dan sebagainya. Okey, saya tak suka nak compare sangatlah dengan orang awam. Nanti orang awam ingat askar ni belagak. Tak, ni just nak sharing je lah. Kalau nak diikutkan ilmu-ilmu yang ada sebagai seorang tentera ni, kalau nak dikomparekan dengan awam, lebih sikit lah. Sebab sebagai seorang tentera, kita hidup dalam dua keadaan. Kita sebagai rakyat Malaysia yang biasa, orang biasa, dan juga sebagai seorang tentera. So kita ada dua jenis ilmu yang kita ada. So saya boleh sangkal lah dengan sekeras-kerasnya dakwaan yang mengatakan tentera ni adalah seorang yang tidak berpelajaran, seorang yang tidak ada ilmu dan sebagainya lah. Sebab obviously, dan saya nak tambah sikit lah macam Colonel Azwadi bagi tahu tadi, dalam tentera pun digalakkan untuk sambung belajar, bukan setakat diploma, degree. Yang maksudnya digalakkan tu kita disponsor untuk belajar. Dah lah pergi belajar, dapat gaji lagi. Macam mana ATM ni push anggota dia untuk pergi belajar dari semua peringkat, bukan dari segi bukan di peringkat pegawai saja. Daripada peringkat LLP juga di-push untuk pergi sambung belajar. Memang tentera sekarang ni, ATM sekarang ni, dia nak anggota-anggota dia semua dari kalangan orang yang berilmu. Sebab satu masa nanti kita bukan sahaja nak kita minta jauh lah, okay? Sekiranya terjadi apa-apa konflik lah, okay? Sebab ATM pun sedar, okay? Bukannya setakat kita nak berperang dengan senjata, tapi kita juga nak berperang dengan ilmu, okay? Knowledge is very power, okay? Tambah-tambah dekat dunia sekarang ni, penuh dengan teknologi maklumat lah, apa benda lah. Kalau kita tak ada ilmu, so macam mana kita nak hidup? Tambah askar pula, orang dah tak fikir askar ni serang-serang pakai peluru berpandu apa semua dah. Pakai tutak-tutak pun kita boleh lumpuhkan satu negara. Dalam tentera ada satu cawang atau satu cawang lah, memang specialize dalam teknologi maklumat. Ada team hackers dan sebagainya, ada sangat. Okay. So so di situ kalau nak cakap daripada relate dengan soalan pertama tadi, dari segi kebebasan, saya rasa tak ada apa-apa yang tak bebas. Cuma mungkin tak bebas untuk buat benda jahat lah. Tapi kalau buat jahat sebagai seorang awam pun, kalau nak kata kena tangkap juga, kan? So dari segi akademik pula, memang tentera memang pandailah, itu je lah yang saya boleh cakap. Contoh, panel kita yang pertama ada master. Okay, itu ya contoh yang paling dekat lah. Okay, so itu saja untuk saya punya penerangan. Wallahualam. Okay, baik. Alhamdulillah. Jutaan terima kasih sekali lagi kepada Tuan Rais. So moderator. Banyak. Ya saya. Saya sebenarnya sangat tertarik tu dengan dua poin daripada Kapten Rais tadi. Yang pertama akademik, yang kedua kebebasan tu. Kalau boleh saya elaborate sikit boleh tak? Boleh kan, silakan. So saya latar belakang saya pernah berkhidmat di Akademi Tentera Malaysia lah, ATMA, dan sekarang ni dipanggil UPNM lah. Dan saya juga pernah berkhidmat di Institut Pegawai Kanan Tentera Darat. Institut Pegawai Kanan Tentera Darat ni adalah untuk student askar-askar yang buat master dengan PhD. Jadi sebenarnya sekarang ni start daripada tahun 2005 kalau tak silap saya, entry point untuk kemasukan kepada pegawai tentera ni adalah degree. Betul lah macam yang Kapten Rais bagi tahu tadi. Sebelum tu memang betul SPM. Untuk anggota diploma ataupun SPM. Jadi yang pertama memang ATM sebenarnya memang bersungguh-sungguh di dalam memetabatkan dia punya askar ni untuk mempunyai knowledge. Kalau tak silap saya pada tahun 2000
2010 dan ke atas lah, kita dah memperkenalkan K soldier. K soldier, huruf K kan. K itu adalah knowledge soldier. Jadi daripada situlah yang ATM buka besar-besaran kepada semua pegawai-pegawai dan anggota dia untuk sambung belajar. And then ada beberapa universiti yang kita buat collaboration lah, di antaranya UM, UKM, dan kita pun ATM pun ada universiti sendiri yang dinaik taraf kepada UPNM daripada Atma dulu. Saya dulu sebagai jurulatih lah dekat UPNM tu. Jadi saya memang nampak keseriusan pihak ATM ni di dalam mempertingkatkan ilmu kepada anggota dia, sebab kita kena ingat zaman sekarang ni adalah zaman IR 4.0 dan zaman ilmu. Kita tidak berperang secara berdepan ni, kita berperang secara menggunakan teknologi. Kadang-kadang tak nampak pun. Contoh yang paling dekat adalah ini perang isu Palestin yang baru lepas ni. Kita punya hackers berjaya hack dia punya website dan sebagainya. So di situ keperluan ilmu tu kena ada. Jadi kalau kata siapa yang bagi tahu ataupun persepsi masyarakat luar bahawa anggota ATM ni dia punya akademik dia low, tidak. Untuk maklumat juga, untuk membolehkan seseorang pegawai tu naik pangkat kepada Colonel, Air Force pun sama, Navy pun sama. Dia kena ada master, dia kena buat master di UKM. Kalau tak ada master, duduklah kat Lieutenant Colonel tu sampai bila-bila. Dan yang kedua, untuk yang PhD, semasa saya duduk di Institut Pegawai Kanan tu, memang dah ada program PhD tu. Sesiapa anggota tentera yang nak buat PhD, buat kayak itu, collaborate dengan UM. Sama macam master lah. Jadi saya berpendapat anggota ATM ni sebenarnya kalau nak dikirakan akademik lah, sebab kita pun dulu memang kita tak pandang akademik ni, kita pergi pada kemahiran. Tetapi start daripada tahun 2000 dan ke atas, memang kita titik beratkan akademik tu. Dan yang kedua tadi, yang pasal kebebasan tadi tu, sebenarnya dalam tentera lagi bebas. Saya pernah masa bujang saya pernah dekat poket saya ni tak ada duit, saya boleh sampai Sabah, saya boleh sampai Sarawak, saya boleh sampai ke mana-mana saja. Sebab free semua sekali. Betul. Duit tak ada. And then untuk nak kapal terbang free. Jadi bila sampai di Sabah tu, so ini cerita santai Bila sampai kat Sabah tu, macam mana kita nak makan, tak ada duit. Kita pergi dekat camp yang sana. Semua negeri ada camp. Kita pergi masuk camp tu, ada pergi mes pegawai, dapatlah makan. Betul. So duit, hanya dengan berbekalkan duit 10 sen, saya boleh mengelilingi Malaysia. Tapi atas tugas rasmi lah. Maksudnya kebebasan tu, kalau kata nak masuk askar tersekat kebebasan tu, rasa tak betul lah. Contohnya saya sebagai pegawai pemerintah dulu, saya nakkan anggota saya gembira dengan tanpa keluar daripada camp, kita buat funfair dalam camp. Saya buat funfair dalam camp. Jadi keluarga, anak semua boleh datang. Bebas lah tu kan. Tapi kalau kata nak bebas tu, nak isak dadah beramai-ramai tu tak boleh lah. Kita tak boleh lah nak buat dalam camp. Itu buat kat luar. Tapi kami berupaya membawa environment luar ataupun membawa apa-apa yang kat luar tu ke dalam camp kita sendiri. Kita buat sendiri. Macam funfair, contohnya kita ada dekat mes pegawai, kita ada dekat anggota pun ada, tempat rehat anggota pun kita ada snooker, kita ada karaoke, kita ada band, semua kita ada. Nak apa? Jangan minta yang haram je. Yang halal semua kita boleh bawa masuk. Sampai signboard dekat highway pun kita boleh bawa masuk. Bebas tak bebasnya. So itulah saya nak tambah
daripada Kapten Rais punya penerangan tadi. So memang bebas dan askar memang berilmu pengetahuan. So terima kasih. Moderator kalau saya boleh tambah sikit lah. Sorry Boleh, kalau boleh. saya nak tambah sikit lah. First yang mengenai akademik tadi. Okay, ini saya share sikit lah. Sekarang kalau nak jadi pilot, okay, kan kita sekarang ni pilot semua intake daripada UPNM. Okay, kalau yes daripada UPNM sahaja, sebab semua pilot sekarang minimum nak kena ada degree, mesti terdiri daripada seorang pegawai lah. Dan kalau nak disalur masuk ke institut penerbangan satu, iaitu kita punya pusat latihan terbang lah dekat Kepala Batas Alostar, pointer kena 3.0 dan ke atas. So sekarang ni dia belajar untuk jadi pilot, okay, masa kat UPNM, tiba-tiba pointer tak cukup, dia kena masuk bidang lain. Tak boleh nak jadi seorang pilot. Okay, itu satu lah. So saya nak tambah sikit pengalaman saya lah. Macam kena Azwadi bagi tahu tadi, bawa environment luar dekat dalam. Okay, kalau kita nak bebas lah. Contohlah, ada sekali tu masa saya dekat pelatih bang 1 lah. Okay, pelatih-pelatih terbang ni kena buat function, majlis. So CEO bagi tahu masa tu, okay, aku nak korang buat konsep kita ni, majlis kita ni di tepi pantai. Kita bawa pantai masuk dekat dalam kita punya mess. Sampai memang mess tu jadi macam pantai, berpasir, ada pokok kelapa. Lepas tu satu lagi, ini camp abang saya lah, dekat camp 2 AMA dekat PD. Ni macam rahsia juga ni. Okay, tiba-tiba dorang ubah konsep mess dorang macam Hard Rock Cafe. Kalau siapa yang tahu Hard Rock Cafe, dia punya simbolik dia ada motor dekat atas bumbung dia. Ada motor besar. Kalau dekat camp 2 AMA tu, dia letak kereta kebal dekat atas bumbung. Inilah Hard Rock Cafe bersih tentera. Boleh je bawa dunia luar masuk kat dalam. Selagi benda tu bukan benda yang haram lah, macam kena Azwadi bagi tahu tadi. So saya sangat setuju apa yang kena Azwadi bagi tahu tadi lah. Yap. Okay, memang menarik ya, Tuan Azwandi dan Tuan Rais. Memang kebebasan sebenarnya saya rasa masyarakat ni dia tertumpu pada kebebasan daripada cerita. Maybe sewaktu tentera itu menjalani latihan ataupun kursus, jadi mereka nampak tak bebas sebenarnya di situ. Jadi mereka dah salah sangka sebenarnya. Jadi kita teruskan kita punya program pada malam ini dengan sesi soal jawab. Boleh Tuan Azwandi, Tuan Rais? Boleh. Okey, saya ada soalan? Ada soalan pada Tuan Azwandi lebih dahulu. Adakah Tuan pernah menyertai tentera pengaman seperti PBBUN? Okey. Soalan tu memang menarik tu. So sebenarnya selepas saya pencen ni baru saya dedahkan benda ni lah. Saya memang tak pernah menyertai PBB dan saya memang menolak lah untuk menyertai PBB disebabkan oleh benda tu bagus tetapi disebabkan oleh individu punya ni lah, saya punya ni because saya tidak saya punya pendirian, saya tidak menyokong UN. Itu saja. Tetapi kalau kata latihan di luar negara macam Filipin, Indonesia, saya pergilah. Kan untuk kalau di bawah panji-panji PBB tu susah sikitlah saya nak pergi. Satu lagi, saya lebih kepada kita punya what we call, kita punya tanah air lah. Kan, satu lagi, saya adalah family man sebenarnya. Walaupun saya masuk operasi 3 bulan, 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan, tetapi jauh di sudut hati saya adalah family man. Anak saya 5 orang sekarang, nak masuk 6. Jadi saya bagi prioriti kepada tu lah. Sebab PBB ni, untuk mission PBB ni dia akan bagi, dia tak paksa pergi. Dia akan bagi pilihan lah. Kalau nak pergi, kita pergilah. Kalau tak nak, tak ada masalah. Kan?
biasanya bila untuk mission PBB ni 9 bulan lah. 9 bulan kita akan berada, sekarang ni biasanya kat Lubnan. Tapi sebelum 9 bulan tu kita akan buat latihan penyesuaian dekat Pordison selama lebih kurang 4 bulan kalau tak silap saya sebelum pergi. So jawapan kepada soalan tadi, saya tak pernah menyertai mana-mana mission di bawah panji-panji UN. Okey, faham. Kita sebenarnya diberi pilihan lah untuk sama ada pergi atau tidak. Okey, baik. Soalan untuk Tuan Rais pula. Sekiranya kita dari servis darat, bolehkah kita mohon GO dalam servis TUDM? Daripada darat maknanya dah jadi seorang tentera darat lah. Dia kiranya nak bertukar servis darat ke TUDM. Tak boleh. Kalau darat, darat. Kalau Air Force, Air Force. Kecuali, okey, benda ni berlaku kepada salah seorang saya punya squad lah. Okey, benda ni berlaku masa training. Okey. Salah seorang daripada squad saya tu, dia tak berjaya menamatkan latihan, tapi masa tu beliau di dalam latihan sebagai pegawai kadet TUDM lah. Tapi ada sebab-sebab yang tertentu dia tak berjaya menamatkan. Actually ada 2 orang sebenarnya. So seorang tu dia sambung dia punya latihan dekat Kolej Tentera Darat, masa itulah ada lagi, dan seorang lagi ke Kolej Tentera Laut. So dari dekat fasa latihan boleh tukar, tapi kalau dah commission, kalau tak silap saya memang tak boleh. Memang tak boleh. Oh, faham. Okey, seterusnya soalan. Jadi kalau saya nak tambah sikit, jadi kepada sesiapa yang berminat nak menyertai tentera, kena plan daripada awal lah. Korang nak join yang mana? Jangan buat research, ambil tahu sikit. Kalau tak 100% pun tak apa, just dapat dia punya big picture dia. Tentera laut buat apa? Tentera darat apa yang ada dekat dalam tu? Tentera darat boleh buat apa? Sebab dia tentera ni bukan macam kerja dekat awam lah. Suka-suka hati aku daripada account, aku nak pergi dekat bahagian marketing. Boleh tukar, selotok sikit dengan bos boleh tukar. Dalam tentera, kalau dah darat, darat. Kalau dah Air Force, Air Force. Ya. Okey, faham. Jadi bukan sesuka hati yang macam Tuan ceritakan tadi kan, kalau nak pergi daripada accounting ke marketing tu bukan department yang boleh diorang tukar, sesuka hati saja. Betul. Okey, seterusnya untuk Tuan Rais. Soalan Tuan Rais pula, Tuan Azwandi. Apakah syarat-syarat nak jadi pegawai tentera dari segi kesihatan dan akademik? Bolehkah mereka yang ada masalah tulang belakang menjadi pegawai ataupun apply dalam tentera? Okey, terima kasih. Sebenarnya soalan tu umum lah kan. Dia untuk kelayakan menjadi seorang pegawai tentera ni, dia berkisar kepada 2 lah. Satu, academic qualification. Yang kedua, kesihatan. Untuk academic qualification tadi, yang macam saya sebutkan tadi, entry point untuk nak masuk adalah degree lah, first degree. And then untuk kesihatan tu, kalau tulang belakang tadi Betul. Tulang belakang tu saya rasa chances tu kurang lah. Chances tu kurang ataupun tak ada. Sebab saya untuk tentera darat, darat, laut, udara ni walaupun berbeza, tetapi latihan awal dia orang kami sama. Maksudnya kita ada ilmu medan perang, kita ada, so maksudnya semua sekali memerlukan fizikal. Contohnya kalau darat, kan kita untuk maklumat, dalam darat ni ada lebih kurang 13 ataupun 16 core. Yang ada core kerani, ada core gaji, kagak dan sebagainya. Kita tengok dia kerja dekat dalam office saja kan sepanjang masa, tetapi semasa dia orang latihan tu, untuk pegawai ni latihan pegawai kadet lah. Latihan pegawai kadet ataupun pegawai graduan, dia melakukan latihan infanteri. Dia memerlukan fizikal yang A lah kan. Tapi kalau penyakit yang tidak
penyakit yang sikit-sikit yang contohnya rabun ataupun contohnya pendengaran kurang sikit ke, mungkin ada chances. Tetapi kalau sakit tulang belakang ni saya rasa memang chances tu kurang lah. Dan ditambah pula sekarang ni, kalau realiti dia, kalau zaman dulu pengambilan TKC tu, sel pengambilan, katalah dia pergi kepada satu tempat tu untuk nak buat temu duga terbuka, geng-geng pengambilan ni menunggu orang tak datang-datang ni. Tapi zaman sekarang kalau dibuka saja pengambilan, macam ni. Kalau kata nak ambil 30,000 yang datang. Betul. Kalau dulu nak ambil 30 orang, 3 orang je datang. Jadi zaman dah berubah. Jadi chances tu saya rasa memang sangat kurang lah kalau ada penyakit-penyakit yang kronik. Dia bukan kronik tapi dia penyakit yang melibatkan struktur badan, memang susah lah. So itulah jawapan dia. Sorry moderator, kalau saya boleh tambah sikit. Okey, berkenaan dengan medical lah. Yang seperti kita punya moderator tanya dekat panel 1 tadi. Saya ada buat interview dekat channel YouTube, sambil saya promote saya punya channel YouTube. Saya ada buat interview dengan doktor tentera daripada Kor Kesihatan Diraja. Saya tanya dia secara spesifik, kenapa yang nak masuk tentera ni masa interview selalu di-reject berkenaan dengan kesihatan. So kena Dr. Amy Farina nama dia banyak share yang soalan-soalan lazim lah yang selalu orang tanya berkenaan dengan rabun, berkenaan dengan tulang belakang, pasal flat foot, pasal apa lagi, macam-macam lah, patah tulang sengit, ada penyakit kulit, penyakit jerawat. So saya ada buat interview, so boleh pergi kat saya punya YouTube channel, boleh search dekat bahagian kedua interview dengan Dr. Amy. Kesimpulan dia sekarang ni, kalau nak masuk tentera, okey, bayangkan kalau anda seorang yang nak masuk tentera, anda ada penyakit dan anda tahu anda kena menjalani latihan yang agresif. Nak jadi orang tentera, bukan nak jadi model ke, bukan nak jadi penyanyi. Okey. Sekiranya anda ada masalah kesihatan, sebab kita tentera, kita bekerja sebagai berpasukan, tambah-tambah semasa latihan, okey, semangat esprit de corps tu memang dipupuk. Semangat kerjasama, okey, orang kata kerjasama tu sangat penting lah semasa kita dekat dalam latihan. Kalau seorang tu tak sihat, dia akan menyusahkan rakan-rakan pasukan dia. Tambah-tambah kalau masuk dekat dalam hutan. Tiba-tiba tengah-tengah buat latihan hutan, masuk tengah-tengah hutan, dah seorang ni ada alergik lah, kena daun ni alergik, gatal-gatal, dah menyusahkan orang lain pula. Kalau kawan-kawan skot-skot dia yang lain tu setakat tolong bawa dia keluar tak apa, nak kena belasah lagi. Kenapa? Member kau sakit kau tak tahu, dah kena belasah pula. So nak masuk tentera, anda kena sihat sebab anda nak jadi seorang tentera. Itu saja. Okey, Kapten Rais, kita teruskan soalan untuk Kapten ya. Bagi seseorang yang berminat menjadi tentera, apakah laluan terbaik untuk seseorang selepas SPM? Adakah sambung belajar di UPNN ataupun terus mohon askar? Okey. Lepas habis SPM, peluang yang ada hanyalah untuk menjadi anggota lain-lain pangkat ataupun pangkat bawah lah. Contohnya macam corporal, sarjan, pegawai warrant, staff sarjan. Okey. Itu peluang yang ada untuk yang lepasan SPM. Yang macam kita bincangkan tadi, askar ni dia nak orang yang pandai. Okey, so peluang tu mungkin agak tipis sikit sebab priority akan diberikan kepada orang yang ada diploma, orang yang ada degree. So kalau nak laluan yang terbaik adalah kita ada 2 jenis pengambilan dekat sini. Satu, fresh SPM, bolehlah mohon untuk pergi masuk UPNM. Okey, UPNM. Dan kalau tak salah saya lah, saya pun dah tak sure sangat, maybe nanti Tuan Azwadi boleh bagi tahu, dia kena ambil foundation dulu,
okey, kena ambil asasi dulu, kemudian barulah dia boleh sambung degree. Dan kemudian bila dia habis belajar, barulah ditauliahkan sebagai lieutenant muda lah. Okey, dan ada satu lagi pengambilan adalah pegawai graduan, di mana dia belajar dulu, ambil dulu degree dekat luar, baru dia mohon untuk menjadi seorang tentera. Dan kalau dah ada degree, automatik akan jadi pegawai lah. Okey, latihan saya, kalau tak silap saya 9 bulan. Fresh, memang 9 bulan tu memang jadi askar lah, sebab dia dah ada pelajaran dah. Kalau UPNM ni training dia selama 5 tahun. Sebab apa? Dia belajar sambil membuat latihan, menjalani latihan sebagai seorang tentera. So itu untuk jadi untuk nak jadi tentera lah. Kalau sebab saya ada terbaca juga soalan dekat komen, okey, ada orang tanya, kalau daripada anggota lain-lain pangkat boleh tak kalau sambung belajar degree kemudian nak jadi pegawai? Okey, jawapan dia adalah boleh, tapi tertakluk kepada tawaran. Dia bukannya kita dah jadi LLP, contohnya kita dah naik pangkat sampai sarjan, ini kita ambil degree, terus offer, saya nak jadi pegawai. Okey, channel dia ataupun dia punya proses dia bukan macam tu. Dia akan buka tawaran. Okey, dia akan ada satu kursus untuk orang kata nak transform lah daripada seorang LLP nak jadi pegawai, kena masuk kursus tu maybe selama, kalau dalam Air Force kita panggil special duty, kita panggil SD. So SD ni dia kena menjalani latihan selama, kalau tak silap saya 9 bulan juga. Okey, sebab kalau pegawai ni dia akan tekankan dekat bahagian leadership. So ilmu askar basic-basic tu semua dia dah ada dah sebagai seorang lain-lain pangkat lah, tapi akan ditekankan dalam ilmu leadership, menjadi seorang ketua. Sebab kalau jadi pegawai dia more tu nak command orang-orang bawah dia. So dia kena menjalani latihan selama 9 bulan, barulah ditauliahkan menjadi seorang pegawai. So kalau nak cakap pasal SPM tu, maybe boleh cek balik, saya pun tak berapa nak pasti. Kalau tak silap saya, memang peluang yang ada pun untuk menjadi anggota lain-lain pangkat, dan kemungkinan peluang tu agak tipis lah. Okay, mungkin saya boleh tambah sikit kot. Kan? Okay, untuk SPM ni sebenarnya not advisable lah. Not advisable untuk memohon. Sebab macam saya bagi tahu tadi, bahagian pengambilan anggota dengan pegawai ni, kalau kita nak ambil 300, yang datang 3,000. Macam tu. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau selepas SPM tu, kalau katalah memang dia memang berminat dan dia layak, masuklah UPNM tu. Sebenarnya ada banyak kelebihan UPNM sebenarnya yang orang tak tahu. Yang pertama sekali, dia belajar dapat gaji tau. Belajar dapat gaji. Contoh tahun pertama gaji dia kalau engineering, saya kalau tak silap saya dalam 900 sebulan. Dia dapat gaji. Dia boleh bagi mak bapak dia lagi gaji tu. Kan? Dia nak belanja apa ya dekat UPNM tu? Makan disediakan. Pakaian, uniform disediakan. Semua disediakan. Jadi untuk tahun kedua, ketiga dia akan naik sampailah 2,000, 3,000. Status dia gaji bukan allowance untuk cadet UPNM. Sebab semasa saya duduk kat sana, semasa itulah proses naik taraf daripada allowance ke gaji. Apa beza dia adalah, kalau allowance, kalau kata dia meninggal semasa dia cadet, so macam tu je habis. Kalau gaji, kalau dia meninggal semasa dia cadet, masa dia belajar tu lah 5 tahun tu, mak bapak dia akan dapat pencen. Walaupun dia belum dikomisionkan lagi, dia dapat pencen. Jadi saya yang bertanya tadi tu, saya nasihatkan not advisable lah untuk SPM punya level ni. Sebab entry point untuk pegawai adalah degree, dan untuk lain-lain pangkat sekarang ni adalah diploma. Boleh minta, tapi possibility untuk nak dapat tu memang kurang lah. Kan?
So Kalau saya boleh tambah sikit Tuan, sikit je saya nak tambah. Berkenaan dengan Tuan cakap okey gaji apa semua kan, okey. Betul Tuan cakap kalau dapat gaji 900 tu, apa yang kita nak buat pun dengan 900 tu, betul Tuan cakap baju dapat, tempat tinggal dapat, makan dapat. Saya tambah satu lagi Tuan, belajar tu free tau. belajar free. Buku semua ada library sendiri dekat UPNM. Korang ambil kos apa pun ada. Segala sumber semua ada. Dan satu lagi saya nak tambah sikit lagi berkenaan dengan gaji dengan allowance tu. Okey, macam Colonel Azwari bagi tahu tadi, kalau seseorang pelatih itu meninggal, okey, dia punya next of kin dia iaitu mak dengan ibu dan bapa dia akan dapat pencen. Satu lagi saya nak tambah, kalau allowance, okey, tiba-tiba kerajaan umumkan bonus raya. Kalau dulu zaman-zaman allowance dia tak dapat tau. Tapi disebabkan gaji dia dapat bonus. Tu dia seronok tu. Bayangkan saya masa gaji 750 dulu, zaman tu kalau tak silap saya Pak Lah kot. Zaman-zaman Pak Lah dulu selalu dapat bonus. Sebulan gaji dapat. Zaman Pak Lah sebulan gaji. Itu yang saya yang gaji 750. Kalau yang gaji 4,000, 5,000 tu. Alhamdulillah. Rezeki. Okay, alright. Itu saja. Okay, seterusnya soalan tu Tuan Azwandi ataupun Tuan Azwandi lah, sebab ada penonton yang tertarik pada pengalaman Tuan tadi tentang Tuan menyambung degree dan diploma sewaktu bertugas. Jadi soalannya, bolehkah Tuan ceritakan lebih terperinci macam mana Tuan boleh sambung diploma dan degree itu tanpa mengeluarkan 1 sen pun duit? Okey, faham. Okey, sebelum saya terangkan, saya nak bagi tahu dululah, saya nak declare di sini, saya adalah pengambilan pegawai graduan lah. Maksudnya semasa saya masuk askar pada tahun 1999 dulu, saya memang dah ada diploma lah, diploma in banking. Jangan gelak lah, diploma in banking masuk infanteri kan. Jadi semasa sebenarnya dalam tentera ni saya buat 3. Yang pertama, saya dah ada diploma. Yang pertama saya buat dalam tentera ni Executive Diploma Strategik Pertahanan di UPNM. Yang kedua degree dekat UiTM, dan yang ketiga master dekat UM. So macam mana saya buat macam tu? Sebenarnya untuk yang saya buat degree dulu sebenarnya. Lepas masa saya kapten dulu, selepas 6 tahun ataupun 7 tahun berkhidmat, saya sambung pelajaran. Saya ambil cuti 3 tahun untuk sambung degree in information system dekat UiTM Shah Alam. Tapi kita kena mohon lah, dengan bahagian cawangan semua manusia, kena mohon, dan kalau diluluskan kita kena cari tempat. Kita kena cari tempat untuk belajar. Pada zaman tersebut, kalau kita mohon untuk sambung belajar, memang confirm dapat, sebab orang tak minat nak sambung belajar. Tapi zaman sekarang, kalau kita mohon, mungkin 5 tahun akan datang baru diluluskan. Jadi permohonan untuk sambung belajar ni diluluskan oleh bahagian CSM dan diluluskan oleh Majlis Angkatan Tentera. Dia apabila diluluskan tu dia ada semua tu. Yuran ATM akan bayar, allowance akan dibayar. Kalau degree, kalau tak silap saya dulu 700 sebulan. Gaji tidak akan dipotong separuh pun. Kalau kata cikgu ataupun mana-mana jabatan kerajaan, kalau dia sambung belajar, dia cuti sambung belajar, dia akan dapat gaji separuh. Tapi untuk ATM gaji penuh. Gaji penuh beserta allowance yang kita dapat tu. Jadi saya cuti 3 tahun untuk ambil degree. Selepas degree tu, untuk makluman, selepas degree baru saya buat executive diploma. Executive diploma strategik, saya tak ingat lah. Strategik peperangan strategik ni lah. Dia sebenarnya apabila kita dah berpangkat major, untuk nak naik pangkat ke lieutenant colonel, kita mesti hadir khusus di Maktab Turun Angkatan Tentera selama setahun. Yang tadi saya cerita tadi, yang ada 26 negara tadi.
Khusus setahun tu adalah joint venture dengan UPNM untuk di Executive Diploma Strategic and Defence Study, yang bos saya ingat, Strategic and Defence Study. Itu memang khusus kejaya lah. So saya dapat diploma, Executive Diploma kat situ. Selepas habis Executive Diploma tu, saya sambung kepada master pula semasa saya major, dan master tu saya buat setahun lah di Institut Pegawai Kanan Tentera Darat. Sama juga, memang free, ATM akan bayar yuran semua dan kita akan dibayar allowance. Dan sepatutnya kalau saya tidak menamatkan perkhidmatan awal lagi tu, saya boleh buat PhD lah di dalam Angkatan Tentera. Sebenarnya untuk, macam saya beritahu tadi, untuk Lieutenant Colonel nak pergi kepada full Colonel, dia kena ada master. Jadi saya memang dah ada master dah masa tu. Dia sebenarnya ada dua pilihan. Sebenarnya dalam tentera ni sebenarnya kita tak perlu nak sambung belajar, sebab dia daripada captain ke major, major ke lieutenant colonel, lieutenant colonel ke colonel tu memang dia kena hadir khusus tu yang disetarakan dengan diploma, degree dan master. Contohnya yang nak pakai full colonel tu, dia kena ada master UKM lah, master UKM. Tapi kalau ada master yang kita buat sendiri, so kita layak lah untuk naik pangkat tu. Jadi itulah, kalau kata orang saya menghabiskan duit kerajaan tu, saya terima jugalah kan. Tapi itu adalah keistimewaan yang diberi, so saya ambil lah kan. Dulu sebenarnya saya ni adalah anak peneroka. Saya ni anak peneroka, bapa saya peneroka, anak Pelda. Selepas habis diploma di ITM dulu, saya memang tidak berhajat nak sambung pelajaran disebabkan oleh duit lah. Oleh duit. Dulu tak ada PTPTN untuk makluman semua. PTPTN ni tak wujud. Carilah duit sendiri macam mana nak belajar. Jadi daripada situ habis diploma, so saya fikir-fikir macam mana saya nak sambung belajar apa semua kan. Memang saya berminat untuk belajar. So saya masuk askar. Saya masuk askar tu memang saya minat askar. Dan yang kedua, semasa tu macam Kapten Rais bagi tahu tadi, buat research dulu sebelum masuk. So saya buat research. Kalau masuk askar ni, kita berpeluang untuk sambung belajar dengan tidak mengeluarkan duit 1 sen pun. So apa lagi? Mintalah masuk. Alhamdulillah dapat pula. Kan? So lepas masuk tu, so saya sambung dah habis master, so saya tamat perkhidmatan lah, bersara. Ini sebenarnya yang Allah, saya tercakap pula. Saya sambung belajar sekarang ni, ini je yang saya guna duit sendiri sebenarnya. Hak lain-lain tu semua free. Itu pun sebab saya dah bersara kan. So itulah sejarah dia, macam mana saya sambung belajar dengan tidak mengeluarkan duit 1 sen pun. Memang ada peruntukan. Tak kira pegawai ataupun lain-lain pangkat. Memang digalakkan. So terima kasih. Okey, baik. Saya ada soalan umum sama ada panel Tuan Azwandi ataupun Tuan Rais nak jawab ataupun bergila-gila jawab pun tak apa. Ada dari Muhammad Faziuddin. Ada tak buat edik dari tentera Malaysia yang kena kerah ke luar negara bagi membantu peperangan yang terjadi di sana? Silakan Tuan Azwandi atau Tuan Rais. Saya bagi Tuan jawab kot. Jawapan saya senang. Saya tak boleh jawab sebab itu adalah confidential. Saya tahu tetapi saya tak boleh nak jawab sebab itu adalah confidential, sebab dia melibatkan military agreement between nation. Tapi kalau UN mission tu memang kita hantar setiap tahun. Somalia, Lebanon, dulu Bosnia kan, masa peperangan Bosnia. Saya tahu yang tanya tu mesti tanya yang isu Palestin yang lepas ni kan, ada tak tentera kita pergi? Betul. So saya tak boleh jawab lah, saya minta maaf, saya tak boleh jawab benda tu. Okey, kalau saya boleh tambah sikit Tuan Okey, ramai tanya saya, ramai request kat saya, buatlah video pasal Pascal, buatlah video pasal GGK, pasal Pascal, apa diorang buat, apa ni, apa tu, jemputlah seorang interview. Okey. Diorang ni adalah squad elite tau.
Okay, diorang ni special force. Jadi bila dalam sesebuah negara, okay, kumpulan special force ni dia sangat-sangat, kalau andai katalah kalau sesuatu negara nak perang dengan kita lah, kita minta jauh lah kan, yang paling digeruni sekali adalah special force, dan yang first kali musuh kita akan cari dulu adalah special force dulu. Kalau dia boleh bunuh dulu, dia akan bunuh yang special force dulu. So dari segi latihan, dari segi apa yang special force ni buat, okay, saya sebagai anggota tentera yang bukan special force, kita sendiri pun tak tahu apa special force ni buat. Sangat-sangat secretive, sangat-sangat confidential. Diorang je tahu. Even saya rasa pernah keluar dekat dalam TV, diorang di-interview, muka diorang dikaburkan, tak boleh tahu pun. Dan bukan juga dia punya ancaman dia tu, okay, bukan terhadap dia je. Kalau seandainya kita ada musuh lah, okay, musuh tu confirm dia bukan setakat bagi ancaman kepada anggota special force tu, malah dia akan bagi ancaman dekat family dia sendiri, sebab diorang akan attack kita punya mental lah juga, bukan setakat fizikal je. So kalau nak cerita pasal squad elite ni, apa yang saya boleh cakap lah, memang diorang orang kata berani mati lah, berani mati. Kita boleh dengar cerita, mungkin ada yang cakap, oh okay, ni diorang hantar ni Pascal, diorang hantar ni. Apa yang penonton-penonton dengar daripada mulut-mulut orang berkenaan dengan Pascal, GGK, komando, apa semua ni, tak payah percayalah. Sebab kita orang yang askar ni pun, kita orang mostly tak tahu pun diorang punya latihan, diorang punya misi-misi, dekat mana diorang dihantar, tak boleh tahu. Diorang dengan general-general yang dekat atas-atas yang merancang diorang sahaja yang tahu. Okay? So terima kasih, itu je. So saya nak tambah pasal special force tadi, menarik. Boleh. Okay, untuk makluman semua, special force ni dia adalah tugas dia adalah untuk sabotaj. Jadi betul. Kalau dalam peperangan tu untuk sabotaj, dia kena masuk ke di hadapan line peperangan. Maksudnya dia kena masuk jauh ke dalam tempat musuh. Macam kami infanteri, kami yang depan sekali, dan kalau special force ni dia depan lagi. Dia kena masuk. Contohnya kalau kita nak buat serangan terhadap negara X, katalah negara X, kan? Special forces ni dia akan menyusup masuk ke negara tersebut. Bukannya setakat masuk ke negara tersebut, tetapi dia akan terus pergi kepada strategic location di negara tersebut. Contohnya elektrik, contohnya air, kan? Contohnya bekalan senjata dan sebagainya. Tempat penyimpanan senjata. So dia akan pergi ke situ. Macam askar biasa macam infanteri dan F4 dan sebagainya, kita cuma boleh masuk ke tempat dia orang kalau semasa kita berperang berhadapan tu, kita dapat menguasai tanah tu, kita masuk ke sana. So saya tak pasti penonton faham ke tak, tapi special force ni tugas dia adalah untuk sabotaj, buat sabotaj. Dia akan masuk sebelum daripada tentera yang lain masuk. Mungkin bukan 1-2 hari sebelum, tetapi mungkin setahun sebelum, mungkin sebulan sebelum, macam tu. Dan untuk maklumat semua juga, Malaysia punya special forces adalah antara special forces yang terbaik di dunia. So saya sendiri sebagai infanteri, memang saya salute lah special forces yang ada, sama ada Pascal ataupun komando kita, kan. So itulah yang saya nak tambah, special forces. Okey, baik Tuan Azwandi dan Tuan Rais. Sebelum saya ke soalan akhir, ada satu soalan daripada Aisyah Amandin, iaitu Tuan, kalau semasa servis kita dapat tahu yang kita ada penyakit kronik, tapi kita tak rasa benda tu itu perkara yang teruk sebab kita tak rasa sakit, adakah tak dapat diteruskan Tuan dalam tentera itu? Okey, mungkin saya boleh respon lah.
Sebab benda ni terjadi dekat rakan saya sendirilah. Rakan saya sendiri, dia hemodialisis sekarang ni. Tapi masih berada dalam tentera lah. Dia konsep dia ataupun umumnya macam ni lah. Untuk nak masuk tentera, dia kena sihat. Tetapi apabila dia dah masuk tentera, dia buat latihan dan sebagainya, kalau dia cedera, itu adalah tugas tentera untuk menjaga dia. Menjaga kebajikan dia. Jadi, kalau kata macam soalan tadi tu, dia ada penyakit kronik semasa dia masuk tentera, selepas dia masuk tentera lah maksudnya. Selepas dia masuk tentera, dia ada penyakit kronik. Contohnya buah pinggang dia rosak. Dia kena hemodialisis seminggu sekali. Seminggu 3 kali kan. So, dia akan tetap, dia terpulang kepada individu tu sama ada dia nak berhenti ataupun dia boleh teruskan perkhidmatan tu. Dia boleh teruskan perkhidmatan tu disebabkan oleh kemudaratan yang dia alami tu adalah semasa dia melaksanakan tugas. So, tentera akan menjaga kebajikan tu sampailah, kalau pegawai ni, kalau meja mungkin umur bersara dia 45 tahun, sampailah 45 tahun. Tetapi penugasan dia berbezalah. Macam kawan saya ni, dia memang askar Melayu, tetapi apabila dia dah kena hemodialisis tu, dia ditukarkan ke satu tempat yang tidak beroperasi. Maksudnya dia memang sentiasa duduk dekat dalam camp. To be specific, kawan saya ni berada di UPNM lah sekarang ni. Dia sebagai duduk kat UPNM ni, dia dah hemodialisis 15 tahun kalau tak silap saya. Dia dapat penyakit buah pinggang tu semasa dia melaksanakan operasi di Sandakan. Semasa dia duduk Sandakan lah. Jadi sampai sekarang dia masih berkhidmat lagi dan dia buat hemodialisis dekat Hospital Sultan Mizan tu lah secara percuma. Itu yang saya kata tadi, masuk tentera ni kebajikan dia memang A lah. Memang A kebajikan. Memang dijaga daripada A sampai Z. Jadi mungkin selepas daripada umur persaraan wajib tu dia kena berhenti, so dia berhenti lah. Tetapi kalau dia tak nak berhenti sebelum umur persaraan tu, tentera akan tanggung dia. Tapi dia bertugas juga sebenarnya. Dia pergi mesyuarat, dia menguruskan hal-hal yang tidak berkaitan dengan fizikal lah. Contohnya dia tak akan pergi latihan, dia tak akan pergi ni. Untuk nak pergi latihan pun sebenarnya kita akan buat pemeriksaan kesihatan dulu. Kalau kata tak fit, dia tak boleh pergi latihan. So itulah respon saya terhadap soalan tadi. Terima kasih. Kalau boleh saya detailkan sikit tuan punya penerangan tu. Okey, contohnya macam saya sendirilah. Saya dulu pilot. Okey, kemudian disebabkan saya ada injury dekat kaki, okey, saya di-grounded kan. Okey, cerita dia dekat sini, tentera ni sekiranya dah masuk tentera kemudian sakit, okey, kita akan ditukarkan kepada kepakaran mengikut kemampuan kita. Contohnya macam darat lah. Okey, contohnya dia adalah askar Melayu tapi dia ada masalah kesihatan, mungkin dia akan tukar ke core admin. Mengikut kemampuan dan keupayaan dia. Dan sekiranya ATM betul-betul rasa dia tak mampu nak jadi seorang askar pun, tak mampu nak jadi orang pun, dia nak diberhentikan tu pun bukan berhenti suka-suka, okey kau ni habis, tak. Dia akan ada lembaga perubatan yang akan menentukan sama ada dia masih boleh bertugas atau tak. Dia ada panel-panel doktor dia dan akan menentukan juga apa jenis kebajikan yang dia layak dapat. Selalunya memang akan layak dapat lah. Contohlah macam saya ada seorang senior officer saya. Dia punya sakit tu sampai dia tak boleh berjalan. Tapi sebagai seorang tentera masih ada lagi kepakaran ataupun tugas yang kita boleh letak dia. Dan end up dia jadi pegawai perpustakaan je. Jaga perpustakaan tentera sampai dia habis-habis. Time tu dia berbaki lebih kurang 3 tahun lah. Sebab dalam askar lah, kalau macam lagi 3 tahun tu apalah sangat. Okay, bukan saja kita nak bantu dia, kita bantu juga dari segi kebajikan keluarga dia. So in order untuk dia nak teruskan dapat gaji, dapat pencen penuh dan sebagainya, kita bagi dia kerja tapi ikut kemampuan dia. Dia tak boleh jalan, dia tak boleh berdiri lama, kita bagi dia kerja yang dia duduk je. Jadilah pegawai admin dekat perpustakaan tentera. So betul cakap kena Azwadi, memang kebajikan tip top kalau dalam tentera. Ya.
Dia Okey, maksudnya dia tidak habis madu sepah dibuang lah. Kalau macam swasta mungkin dia akan perah, kau dah sakit dah, berhenti lah. Dia yang tidak macam tu. jadi dia tak macam kalau sakit tu tak ada peluang dah untuk awak untuk bekerja ke apa, bukan macam tu. Tentera punya kebajikan tu memang padulah kiranya. Jadi Saya ingat satu, saya punya panglima ingatkan saya lah. Sebenarnya dalam tentera ni memang terkesan bila saya dengar tu. Sebenarnya dalam tentera ni dia kata tak ada apa yang lagi bermakna melainkan tentera ni akan jaga sampailah masuk ke liang lahat. Maksudnya apabila kita meninggal dalam perkhidmatan pun, askar lah yang akan masukkan dalam liang lahat tu. Dia takkan kecuali kalau keluarga yang nak lah. So maksudnya dia jaga kita ni, dia jaga tentera ni sampai masuk ke liang lahat lah. Tu cerita dia. Itu beza dia lah antara tentera dengan awam ni. okey, saya faham di situ. Jadi bukan macam yang tuan kata tadi lah, maksudnya habis madu sepah dibuang, tak macam tu. Terus sampai ke jalan lahat kalau boleh dijaga. Okey, jadi bukan soalan yang terakhir, jadi kita rasa soalan yang terakhir sebab waktu menceburui kita tuan. Jadi minta maaf kepada penonton-penonton yang tidak sempat kami ajukan soalan anda semua. Soalan yang terakhir untuk Tuan Azwani dan Tuan Rais. Tuan, selaku seorang tentera, macam mana Tuan kuatkan jati diri dalam menjalankan tugas? Boleh kongsikan mungkin sedikit tips untuk kuatkan mental dan betulkan mindset yang bakal ataupun sudah menceburi bidang tentera? Tuan Azad dulu ke Tuan? Tak apalah. Kapten Rais jawab dulu lah. Okey, mungkin saya mohon juga lepas ni untuk Colonel Azwadi untuk jawab juga sebab beliau lagi lama dalam perkhidmatan lah. Okey, saya lah. Mungkin saya lagi dekat dengan penonton sebab saya masih umur 30-an. Cara saya kuatkan mental lah. Okey, kita cakap secara santai nak bagi penonton faham. Cara kita nak kuatkan mental sepanjang berada di dalam tentera. Semua orang tahu tentera bukan satu benda yang senang. Dimaki, dibelasah, tak cukup tidur, semua memang pening je lah orang cakap. So niat saya adalah satu, kerana Allah. Okay, mungkin anak-anak muda bukan berfikiran macam saya sekarang, agama, no. Korang kena, kita hidup ada syariat, kita hidup ni kerana Allah. So kita nak buat apa-apa pun kena niat kerana Allah. InsyaAllah apa yang kita buat semua dipermudahkan. Itu satu. Nombor dua, sebab family. Kita fikir kita nak berbakti kepada ibu dan bapa kita. Kalau kita belum kahwin lah. Macam mana diorang dah besar kita, didik kita. Bila lagi kita nak buat diorang bangga. Bila lagi kita nak balas jasa diorang. Okay. So disebabkan kita fikir mak dengan bapa kita dekat rumah tu, kita menjadi tonggak harapan keluarga, itu yang push diri saya lah untuk nak terus stay. Ada juga masa-masa dia dalam especially masa latihan lah, masa saya dekat Perhatiban 1 lah, ada time saya down gila, rasa macam aku rasa macam menyesal, nak keluar susah. Okay, dalam tentera ni nak keluar bukan senang. Tapi apa yang menguatkan saya fikir okay, mak aku mesti harapkan aku berjaya, takkan aku nak hancurkan harapan dia. Okey, dan kepada yang dah berkeluarga, fikir okey, dekat dunia luar, dunia civilian, cabaran dia besar. Kalau nak dicakap mengenai nak cari kerja, kita nak cari sumber rezeki dan sebagainya. Tambah pula COVID sekarang ni, orang berniaga terjejas, syarikat-syarikat besar yang uruskan shopping kompleks, even dekat airline sekalipun, semua terkesan. Tapi askar alhamdulillah okey, masih lagi ada gaji, so kita ada mulut-mulut yang kita nak suap untuk makan. So kita fikir juga isteri kita, anak-anak kita. So insyaAllah
untuk saya lah, mungkin nanti Colonel Azwadi boleh tambah. Untuk saya, 3 benda ni yang memang menguatkan saya, bagi saya motivasi, memang orang kata penyebab lah, antara penyebab memang saya boleh survive lah selama 14 tahun. 14 tahun mungkin pada orang lain mungkin satu jangka masa yang pendek lah. Mungkin kalau nak dibandingkan dengan Colonel Azwadi yang dah berkhidmat dah 20 lebih tahun. Tapi 14 tahun ni dia bukan sub 14 tahun tau. Satu hari tu nak habiskan 24 jam tu, bayangkanlah macam mana. Tidur tak tidur, kadang-kadang lupa berapa hari bulan, tiba-tiba dah gaya. Gaya pun kadang-kadang rasa gaya pun tak. Tiba-tiba dah takbir dah. Okay. So itu antara saya punya motivasi untuk saya kuat mental dan fizikal untuk terus bertahan dalam tentera dah. Mungkin Colonel Azwadi boleh tambah? Okey, bagus juga soalan tu. Sebenarnya tak semua, dan saya rasa tak semua yang dalam tentera tu sentiasa mempunyai jati diri yang tinggi lah. Dia ada certain situasi dia akan down. Dan especially semasa latihan lah. Semasa latihan tu, kalau nak tahu, contohnya latihan Gonzales ataupun latihan pasak bumi, kita berjalan 180 km dululah. Time latihan tu lah, kalau kata Chief Clerk tu nak edar borang berhenti, memang laku. Kan? Tengah-tengah buat latihan ni, tuan nak berhenti tak? Ni ada borang. Memang akan isi. Sebab mental kan. Tetapi sebenarnya untuk kita nak menguatkan jati diri dalam tentera sendiri, dia ada modul-modul dia. Macam kursus-kursus yang kita pergi pun dia akan menguatkan jati diri. Dan yang paling penting adalah amanah lah. Amanah di mana kita sebagai anggota tentera ni, kita adalah aset negara sebenarnya. Aset terakhir ataupun benteng pertama dan benteng terakhir negara. Jadi kita jangan saya duk fikir kalau saya tak mempunyai jati diri yang tinggi. Jati diri ni bukannya mental down saja. Jati diri ni saya boleh je nak jual maklumat dekat negara-negara, jual maklumat penting kan, boleh. Itu jati diri juga. Tapi benda-benda macam tu kita memang tak buat lah, disebabkan oleh kita berasa bahawa menjadi anggota tentera adalah satu amanah kepada kita untuk menjaga keselamatan negara tu. Kan? Yang keduanya, kita kena ingat bahawa semua semua profession sama, tentera pun sama. Apa yang kita buat tu, gaji yang kita dapat tu adalah berpandukan kepada apa yang kita buat. Dan gaji yang kita dapat tu kita nak bagi makan isteri, anak-anak kan. Keberkatan tu kenalah kita kena lakukan tugas tu dengan baik, dengan betul lah, supaya keberkatan gaji tu ada. Yang tu semua profession lah. Tapi kalau spesifik kepada ATM, amanah ataupun aset amanah negara lah, aset benteng pertahanan negara. Kalau kita lah yang tentera ni tak mempunyai jati diri, bukan setakat PY tetapi sanggup menggadaikan negara sendirilah. So itu je. Okey, terima kasih Tuan Raif dan Tuan Azwandi. Memang kita tahu sewaktu operasi lah waktu yang paling sakit lah, kiranya memang tak ada jati diri lah waktu tu kami ya. Sebab kalau saya sebagai moderator pun pernah melalui khusus rekrut dan kadang memang susah lah, memang waktu tu rasa macam setiap kali latih ke apa suruh RQ, waktu tu nak jugalah waktu tu RQ. Tapi disebabkan pengalaman dan ilmu yang dapat daripada kursus itu sendiri membuatkan kita lagi rasa benda tu lagi mahal ilmu yang dapat sewaktu kursus itu sendiri. Jadi terima kasih kepada Tuan Azwandi dan Tuan Rais atas penjelasan yang disampaikan sebentar tadi. Diharapkan semua penonton jelas dan rasa puas hati ya dengan soalan-soalan dan jawapan yang telah dijawab oleh Tuan Azwandi dan Tuan Rais tadi. Jadi seterusnya saya akan meneruskan sesi cabutan bertuah yang
terakhir pada malam ini, iaitu saya akan sebutkan 2 nama yang bertuah pada malam ini untuk sesi cabutan bertuah. Jadi untuk slot kali ini, bila saya sebutkan nama yang bertuah ni, mereka kena sahut nama mereka tu supaya kami tahu mereka masih menonton. Jadi yang pertama ialah seorang lelaki, bertuah juga malam ni, seorang lelaki, Saiful Nizam. Adakah dalam live kita pada malam ini? Kalau ada sila komen ya. Saiful Nizam 1. Saya akan kira sampai 3 je. Saiful Nizam 2. Okey. Nasib baik tak sampai 3 ya, ada di situ Saiful Nizam. Okey, yang nama kedua dan merupakan nama yang terakhir untuk sesi cabutan bertuah kita ialah Nurul Ira Fazira. Oh, Ira Fazira ada. Ada ke malam ni? Ira Fazira 1. Okey, ada di situ. Okey. Terima kasih. Sekian saja pada malam ini untuk cabutan bertuah. Jadi kita teruskan sesi seterusnya dengan mengumumkan senarai pemenang Raya Mas Challenge, iaitu Askar Wataniah Yuniza telah menganjurkan Raya Mas Challenge sewaktu bulan Syawal itu. Jadi para peserta mesti tidak sabar ya untuk mengetahui keputusannya. Jadi saya mulakan dengan pemenang tempat ketiga, iaitu disandang oleh Muhammad Hilman. Okey, tempat kedua disandang oleh Muhammad Hakim. Dan akhirnya tempat pertama yang bakal membawa pulang hadiah berupa wang tunai sebanyak 100.5, iaitu Ahmad Shah. Okey, sekian saja untuk sesi pengumuman Raya Mas Challenge. Jadi dengan berakhirnya sesi cabutan bertuah dan pengumuman sebentar itu tadi, maka berakhirlah sudah forum kita pada malam ini. Saya sebagai wakil Askar Wataniah Yuniza, iaitu penganjur forum pada malam ini, ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Lieutenant Colonel Azwani Jami'an dan Kapten Hammer Rais atas kesudian berkongsi ilmu kepada kita semua pada malam ini. Semoga segala ilmu yang disampaikan dalam majlis ini memberi banyak kesedaran dan input kepada semua. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pemenang dan para penonton yang bersama kita sehingga akhir program. Sekian saja daripada saya, yang baik datangnya daripada Allah, dan saya minta maaf atas kekurangan serta kecacatan sepanjang mengadakan majlis ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Jadi sebelum kita bersurai pada malam ini, marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah serta panjatkan doa kepada muhajirin dan para pejuang yang berada di bumi Palestin sana. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah. Terima kasih Tuan Zwandi. Terima kasih Tuan Rais. Sama-sama. Sama-sama. Semoga bermanfaat lah. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah, amin. So terima kasih jugalah pada penganjur lah. Baik, sama-sama Tuan. Satu penghormatan. Alright. Betul, betul. Alhamdulillah. Nanti sudi-sudilah jemput lagi. InsyaAllah. Kalau tiada COVID kita jemput ke Yuniza pula Tuan Rais.